linear dengan menggunakan 2 cm kepada 0.5 untuk paksi X dan paksi Y. Okey, guna paksi X dan paksi Y. 2 cm mewakili 0.5 untuk kedua-dua paksi. Okey, lukis graf ni. Lukis, okey, lukis. Okey, sebelum saya lupa, lukis dengan lakar. Lakar awak nak conteng dekat baju awak pun boleh. Kertas awak pun boleh. Tapi lukis ni dia mesti A4, dia mesti graph paper. Dia mesti graph paper. So far kita akan uji awak semuanya melibatkan graph paper. Okey, ini contoh. Okey, apa tindakan pertama kalau awak nak jawab soalan lukis, awak mesti buat table. Okey, dia mesti ada paksi X dan paksi Y. X, Y. Y, X. Okey, dia kata awak punya ni antara 0 sampai 4. So buatlah 0, 1, 2, 3, 4. Okey, masukkanlah dalam formula berapa awak dapat untuk dua ni. Okey, saya tunjuk. Sebab D sekarang, D ni adalah degree, shift, setup, angle, unit, so 2. So dia akan tukar kepada radian. So 2 cos kita punya pi per 2. Okey, darab berapa? Okey, darab 0. Okey, jawapan dia adalah 2. Okey, seterusnya first mesti buat table dulu. Table ni pun ada markah. Kalau awak abaikan table tak dapatlah 25 markah free marks yang kita akan bagi tu. Okey, 0. Tekan lagi calculator. Tak perlu nak tekan kos-kos lagi, okey? Guna je acuan yang kita ada ni. So, negatif 2. So, nanti awak tekan sendiri awak dapat 0 dan awak akan dapat 2. Okey, alang-alang dah sebut kat sini. Cos bentuk dia ialah mangkuk. Okey, mangkuk. Cos bentuk dia ialah mangkuk. Mangkuk hayun. Buatlah awak nak guna istilah apa pun. Kalau sin bentuk dia ialah S. Kalau tan bentuk dia macam cacing. Macam tu lah, dikurang macam tu. Okey, ni bentuk dia mangkuk. Lepas tu julat dia antara 0 hingga sin hingga 4. Maksudnya julat kita antara 0 sampai 4. Okey, kat sini awak dah dapat dah. Saya rasa 3 markah kat sini. Okey, seterusnya cari graf. Daripada graf yang diperoleh, anggarkan nilai-nilai X jika dia memuaskan persamaan ni. Okey, persamaan ni yang dia bagi. Awak modify dia. So, negatif 1/4 ni bawa mai sini. Okey, dekat sini awak jangan lupa ada 2. Ada 2 kan? Sini 2. Sini pun darab dengan 2. Sebab sini 2. Sini pun ada 2. Cikgu kenapa darab dengan 2? Sebab 2 cos. 2 cos pi per 2 X ni awak dah lukis. Awak dah lukis. Dah lukis. Sekarang awak kena lukis ialah negatif 1/2. Okey, apa yang awak kena buat ialah awak ambillah pembaris dekat sini. Maksudnya Y dekat sini ialah negatif 1/2. Betul tak saya buat? Okey, awak ambil Y sama dengan negatif 1/2 kat sini. Lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu apa yang awak kena buat ialah sekarang takut awak confuse pula. Tak betul ni. Okey, lepas tu ini ialah apa? Ini adalah Y sama dengan negatif 1/2. Ini adalah Y sama dengan negatif 1/2. Dia nak apa? Dia nak nilai X. So bacalah dekat sini. Berapa nilai X awak? So baca dekat sini. Berapa nilai X awak? So X awak ialah apa? Apa yang saya cerita ni ialah awak mesti buat balik nanti. Dia kata tan mesti ada kilang minuman dekat sini iaitu P dan X. X ni mewakili P manakala Y ni mewakili untuk Q.
Okay. Dia kata apa? Buat 3 kekanan. Okey, benda ni awak jangan risau sebab awak dah belajar dah. Saya just remind balik sahaja. Okey. Dia kata tidak lebih, keyword dekat sini dan jumlah. Kalau jumlah mesti tambah. Okey. Kalau dia kata lebih, besar saja. Kalau dia kata tidak lebih, kurang dan sama. Kalau dia kata kurang, kuranglah. Kalau dia kata tak kurang, lebih dan sama. So jumlah dekat sini isi padu yang dihasilkan ialah X tambah Y kurang daripada 7,000. Okay, seterusnya, ni dapat 1 markah dah. Baca, translate dia kepada simbol mathematics. Okey, dia kata isi padu minimum Q dihasilkan paling banyak iaitu 2 kali isi padu P. Maksudnya ini ialah Y, ini ialah X. Y paling banyak. Okey, kurang daripada 2X. Kenapa 2X? Sebab 2 kali paling banyak. Paling banyak. Awak kena bagi duit kat cikgu paling banyak RM2. Maksudnya paling lekeh RM2. Itulah maksudnya. Tu yang kurang dan sama. Okey, soalan nombor 3. Awak baca, awak tukar dia kepada simbol matematik iaitu Y. Y. Sekurang-kurangnya, okey saya ulang balik yang siapa yang tak join tu. Sekurang-kurangnya besar dan sama. Selebih-lebihnya kecil dan sama. Faham betul-betul. Sekurang-kurangnya ni apa? Awak kena bagi duit kat cikgu sekurang-kurangnya RM2. Selekeh-lekehnya RM2. Maksudnya awak kena bagi kat cikgu RM2 lebih ataupun sama. Awak kena bagi duit kat cikgu selebih-lebihnya RM2. Macam tu lah. Ingat simbol dia ni. Okay, kalau awak tak sempat nak sadar, it's okay. Nanti saya share dalam PDF. Awak boleh study balik. Awak dengar dulu. So, sini 1 markah. Sini 1 markah. Siapa nak bagi? Okay, next. Lukiskan 3 kotak samaan. Kita dah lukis. Okay, B. 1 cm kepada 1000. Macam tak apa nak betul juga ni. Sepatutnya ini 2 cm dah. Okay. Okay. Sekarang kita nak lukis benda Allah ni. Okay. First saya ajak awak jadikan dia Y dekat depan. Kita ambil kekangan yang pertama. Kita jadikan dia Y dekat depan. So Y sama dengan 7,000 tolak X. Okay, C dekat sini ialah 7,000. M dekat sini ialah negatif 1. Awak dah belajar dah. Saya dah tanya cikgu awak dah. 700, 700. Kesurunan dia mesti negatif 1. Kalau turun bukit. Kalau turun bukit dia negatif. Negatif. Kecurunan awak mesti turun bukit. Okay, yang kedua. Y sama dengan 2X dulu lah. Dia ada C tak? Tak ada C. So C kat sini ialah kosong. Make sure dia mesti lalu asalan dekat sini. So kecurunan dia berapa? M dia 2. Maka dia mesti naik bukit. So apa yang saya nak pesan dekat awak, kalau awak tak boleh imagine dia punya graf dia tu, awak buat jadual. Okay, saya buat jadual lah. 2 titik cukup untuk garis lurus. Okay, sini X, sini Y. Okay, kalau X kosong, Y mesti kosong. Awak gantikan X ni dengan kosong. Okay, kalau 1,000, Y dia ialah 2,000. 1,000, 2,000. So plot lah. Kalau boleh ambil nombor yang jauh sikit lah. Jangan ambil 1,000, ambil 6,000. Dia lebih tepat lah. So dapat 12,000. Tengok pula 12,000 ni ada kat sini tak? Tak ada. So ambil 3,000 pula. So dapat 6,000. Contohlah ini nak buat 2 titik untuk menghasilkan 1 garis lurus. Okey, yang kedua Y lebih besar daripada 1,000. Macam ni lah. Awak dah belajar dengan model. Dan ini X3. Macam ni. Kalau yang ni Y sama dengan 4 contoh. Ini paksi Y, ini paksi X. Ini untuk persamaan ni, ini untuk persamaan ni.
Okay, nampak macam simple tapi kadang-kadang kita tak fikir apa Y sama dengan 1000 ni macam mana. So label ni Y sama dengan 1000, terus lurus dia macam ni. Okay, jom kita nak lorek macam mana. Okay, dekat sini Y lebih kecil daripada ni, so turun bawah. Awak dah belajar dah math modern. Okay, ini pun sama juga, lebih besar. Ini lebih kecil. Awak mesti lorek. Awak mesti label ni sebagai R kat sini. So dia kata lorekkan rantau R yang memenuhi kekangan ni. Okay, untuk pengetahuan awak dekat sini satu markah untuk garisan. Satu je. Pemeriksa tengok satu je, awak akan dapat satu. Tiga-tiga ni betul, awak dapat satu markah. Ketiga-tiga garisan betul, dapat satu markah. Dan awak lorek R ni dengan betul, dapat satu markah. Bayangkan dekat A dan B ni saja awak dapat 4 markah. Rugi kalau awak tak grab. Okay, seterusnya soalan C. Sekejap Okay, dengar saya guna pen lain lah. Pen kali hijau pula. Graf yang diperolehi oleh B, awak jangan compare graf awak dengan kawan awak. Kalau awak compare dengan graf kawan awak, dia akan lain. Okay, Q tu apa? Q tu awak punya Y. Y sama dengan 2000. Okay, Y sama dengan 2000. Ini awak punya Y sama dengan 2000. Okey, lepas tu dia kata cari isi maksimum bagi P. P ni apa? Ialah X. So, bacalah sini berapa nilai dia, berapa nilai dia. So, awak dapat kat sini ialah 5000. Mewakili minuman P. Okey. Seterusnya, dia ialah 50X. Kita panggil dia sebagai fungsi 30Y. Okey, kalau saya ambil 3 titik ni. Okey, ambil 3 titik tu. Baca titik tu. Kalau awak ada 4 bucu, 4 lah. Awak ganti masuk dalam persamaan ni. Contoh. Sini katakan 1, sini katakan 2. Gantilah. 50 darab 1, 30 darab 2. Contoh, awak dapat. So, awak pun dapat. Sekarang dia nak keuntungan maksimum ke minimum? Dia nak keuntungan maksimum. Maksudnya ketiga-tiga ni awak kena pilih yang maksimum. Katakanlah ini sebagai maksimum. So awak kena tulis kat sini maksimum. So awak akan dapat full mark dekat sini. Okay, untuk yang tadi tu, mana titik yang paling maksimum? Dia kata 6000, 1000. So titik ni. So dia ganti masuk, so dia dapat 330,000. Okay, ini adalah keuntungan maksimum. Kalau dia kata keuntungan minimum, ambil yang paling sikit. Katakanlah ini minimum. Kalau dia nak minimum, katakanlah sini awak dapat 1, sini dapat 2, sini dapat 3. Dia nak maksimum, awak tulis kat sini maksimum. Kalau dia kata minimum, tulis minimum kat sini. Dia suruh awak plot log Y melawan X. So nak tak nak kita kena buat dua row kat sini, 2 kolom kat sini. Satu untuk X, satu untuk Y. Jangan terbalik, okey? Log Y sebagai kita punya Y, paksi Y, kita punya X, kita punya paksi X. Jangan confuse. Okey. Kalau melibatkan log, saya pesan mesti ambil 2 titik perpuluhan. Okey. Sama juga dengan nombor indeks. Ni kira teknik menjawab lah ni. Nombor indeks pun sama juga. Mesti ambil 2 titik perpuluhan. Sebab apa? Sebab kita nak lukis graf. Ni untuk log, untuk lukis graf je tau. Kalau ada kalkulus sikit, awak mesti guna
titik perpuluhan. Ini nak lukis graf untuk log, ambil 2 titik perpuluhan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini equation kita. Okey, apa yang dia buat? Kita punya ini kita punya ni log y. So kita kena logkan lah kiri dan kanan. Nak saya ajak ke? Ajaklah sikit. Y sama dengan S dx. Log kiri, log kanan. Ini kira ulang kaji log jugalah ni. So pecah. Log x, log dx. Okay. X ni buat turun bawah. So awak dapat macam ni. Okay. Kalau kelas saya menggalakkan dia pun masuk dalam table lah. Okay, ikutlah mana-mana pun. Supaya jelaslah mana satu Y, mana satu M, mana satu X, mana satu C. Okay, ini bergantung pada awak, tak kisah pun. Okay, ini log Y. Sebab paksi kita ialah log Y. Paksi X kita ialah X. Apa yang berkepit dengan X kat sini? Ini ialah M. Ingat tau, Y sama dengan MX tambah C. Cari dulu Y, cari dulu X. Okay, dah dapat X, tentukan M. Okay, C ialah yang balance tu, log S. Okay, daripada table ni jangan lukis graf lagi. Cek dulu M dan C dengan menggunakan kalkulator. Kalau awak tak kerti guna kalkulator, awak tengok macam mana saya tekan kalkulator. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk cari C ni. C nanti dia tak lari daripada macam mana nak cakap? Daripada landasan. So kita tak mau dia lari daripada landasan. Okey, yang pertama setup dulu. Awak ambil nombor 6. Okey, sekali lagi supaya tak nampak. Okay, on. Siapa yang tak nampak is okay, setup. Ambil nombor 6. Okey, ambil nombor 2. 2 ni adalah linear. Okey, awak key in masuk ah. So 1.5. Ganti X dulu, okey, 3. Tujuan tekan kalkulator ni untuk cari M dan C untuk lukis graf supaya tak lari. Bukan nak guna M dan C ni untuk jalan kira kita nanti. Tak. Sebagai panduan sahaja. Kena faham elok. Okey. 0.40 0.51 0.64 0.76 0.89 dan 1. Okey, tekan option. Okey, tekan option. Okey, ambil nombor 4. Okey, so awak dapat A dekat sini. A dekat sini 0.7. Nanti is okay. Nanti saya akan hantar recording ni dekat awak. Okay, B dekat sini ialah 0.08. Okay, lebih kurang macam ni lah. A tu apa? A tu datangnya daripada C. Nampak tak C? A ni nampak dia macam C. C tu ialah A. C tu ialah A. Kita punya pintasan Y. Kalkulator dia tak tunjuk M dengan C, dia tunjuk A dengan B. So sini C. Okay. Dekat kalkulator tulis B kecil. Tapi sebenarnya dia macam ni. Cara nak ingat. Macam 3 kan, kalau kita pusing balik dia macam M. Saja je nak bagi awak ingat supaya awak tak confuse A dengan B tu apa. Okay, sekali lagi. Kita tekan kalkulator ni sebagai panduan untuk kita sahaja. So nanti bila awak letak pembaris, letak pembaris supaya benda ni awak tak lara. Letak pembaris kat sini, contoh. Maksudnya awak kunci pembaris awak letak kat sini. Ya, pula kalkulator ni. Macam tu. Awak kunci kalkulator awak ni, kalkulator pula. Pembaris awak ni 0.74. Contoh 0.74. Mungkin awak dapat 0.8. Lepas tu awak garis lah. Make sure
Apa yang awak dapat ni mestilah best fit. Okay, contoh. Okay. Ini contoh yang saya dapat. Okay. Make sure cantik kan? Dia lalu, kalau boleh lalu semua titik. Yang dikatakan best fit, 1, 2, 3, 4. Ini tak lalu semua titik tapi dia balance. Kira okey lah. Kalau exam tahun lepas, dia tak lalu titik. Dia lalu titik 1, 2 je untuk SPM tahun lepas. Kalau lalu semua titik macam ni, oh, kasyok tak kira lah. Okey, dah habis. Tujuan kita cari M dengan C ni supaya bila kita plot nanti C kita tu berada cantik-cantik dekat sini. Ada case soalan kita C kita ialah negatif. Katakanlah negatif 0.1. Awak bayangkan awak dah lukis graf, skala awak pun dah lukis, tiba-tiba C awak tak dapat. Make sure kalau hukum linear mesti dapat C. Mesti lintas pintasan Y. Kalau awak macam ni, contoh macam ni. Ketawa macam ni ya. Awak tak lalu C. Awak tak lalu pintasan Y. Bayangkan awak kena padam balik graf awak ni, awak kena sambung. Awak tak boleh ambil graf paper tampal kat bawah, tak boleh. Itu tujuan kita tekan kalkulator supaya C ni berada dalam graf awak. Okay, saya percaya ini awak dah boleh dah. Okay, ini daripada graf awak dapat macam-macam. Awak dapat awak dapat M, awak dapat C. Apa saya nak pesan lagi ya? Yang kesalahan yang biasa awak buat ialah awak cari C pada titik. Saya rasa itu sign kot saya rasa. Yang awak buat tu. Tak boleh. At max, C awak mesti ambil pada graf. C awak mesti ambil pada graf. Garis awak mesti lintas paksi Y. Kalau graf awak macam ni, awak dikira salah. Awak kena panjangkan sampai sentuh paksi Y. Ini ialah awak punya C. Kalau tak sentuh, awak kena adjust graf awak kena padam balik. Itu tujuan kita tekan kalkulator untuk tentukan C. Supaya C kita ni positif. So tak ada masalah untuk awak lukis nanti. Okay, banyak dah cakap ni. Okay. C awak katakanlah dapat 0.28. So log S sama dengan 0.28. So nak dapatkan S, shift log. So awak dapat jawapan. Okey, seterusnya M kita ialah log T. Okey, M, berapa cara nak cari M? Okey, untuk yang ni kita cari guna formula ni lah. So kat sini dia dapat berapa? 0.08. Apa kita punya M? Log T. So awak dapatlah T sama dengan berapa. Okay. Tengok dia kata daripada graf. Daripada graf. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, berapa nilai X apabila Y sama dengan 4? X tu apa? Okay, X tu ialah berapa? Lepas tu Y dia ialah 4. Kat sini kita punya paksi Y kita bukannya Y tapi Allah. Tapi log Y. Nak tak nak awak kena jadikan dia dulu sebagai log Y. Tekan kalkulator. So dapat 0.06. So buatlah garis putus-putus ke ikut awak lah. So awak dapat nilai kat sini. Contoh-contoh. So awak dapat X sama dengan 4 dekat sini. Okay, saya tekankan sekali lagi. Saya tak pasti fizik ke. Sekejap Hello? Hello? Salam? Yang saya ada kelas ni. Ada apa benda penting? Ada kelas. Oh ya kau, saya ada kelas. Sekejap lah. Lagi saya pun balik boleh? Nah, sorry lah. Okay, saya ke. Okay. Awak guna pembaris lah. Tulis elok-elok kat sini. Apa saya nak cerita tadi? Okay. Apa dia tu saya nak cerita tadi? Apa yang saya nak cerita tadi? Yang potong air. Tadi. Sebut apa?
Sekali lagi. Tak dengar. Cikgu sebut fizik ke kimia tu tadi? Fizik kimia. Okey. Kalau fizik kimia selalunya awak ambil titik ni. Awak ambil mana-mana titik tahu ganti Y sama dengan, saya pernah jumpa Y sama dengan MX tambah C. Awak dah dapat M. Awak ambil mana-mana titik ni. Katakanlah sini titik dia 24. Katakanlah kecurian kat sini 0.08 kan. Y kat sini 4, X kat sini 2, dapat C. C kat sini. Sedangkan dia kata kat sini dari graf. Okay, dari graf awak kena cari C dekat sini. Pendek kata cara mudah lah. Ni graf awak mesti cross spasi Y. Apa-apa pun mesti cross spasi Y untuk dapatkan C. Okay. Tu yang saya jumpa. Okay, last question saya rasa. Last sekali awak punya tugasan. Bukan tugasan lah, tugasan latihan. Mock. Okay. Okay, ini equation awak. Okay, sini dia kata plot XY melawan Y. So, sini XY, sini X. Okay, sini dapat 1 markah tau. Rugi kalau awak tak grab betul-betul. Okay, ini equation dia. So, apa dia modify kat sini. Okay, dia make sure XY dekat depan. Okay, betul saya nak backup awak. Dia kata plot graf XY. XY ni ialah perkara tajuk. Ni, XY mesti duduk kat depan. Macam tadi lah dia kata log Y. So log Y. Log Y tu adalah jadi perkara tajuk bagi awak. Okay, dah habis. Okay, awak lukislah graf ni macam biasa. Plot elok-elok, tengok elok-elok, tengok berkali-kali. Make sure sini 1, sini 2, sini 3, sini 6. Make sure jangan berlaku macam ni. Skala tu nampak mudah tapi jangan sesekali buat. Apa lagi? Okay, saya suka masukkan dalam table. Okay, suka hati awak lah. Okay, suka hati awak. Saya suka masukkan dalam table. Allah. Okay. Okay, ni Y besar M, X, C. Okay, tengok sini dulu X, Y. Isi sini dulu. X, apa yang berkepit dengan X kat sini? Okay, P per 2. Okay, balance dia apa? Q per 2. M ni apa? M ni adalah pada kita punya persamaan. Sebelum tu macam tu lah saya kata tekan kalkulator dulu supaya M awak tak lari. Katakanlah M awak dapat dekat sini. Katakanlah berapa nak bohong kat sini. Katakanlah 7.9. Katakanlah 7.9. Kalau awak dapat kat sini kecurunan awak 8, kira okey lah. Maksudnya tak lari jauh lah. Kalau awak tekan kalkulator awak dapat 7.9. Awak cari dekat sini, awak punya kecurunan awak 12. Mesti something wrong. Something wrong pada kalkulator awak ataupun something wrong awak tekan kalkulator ataupun awak masukkan dalam formula. Kadang-kadang apa yang berlaku X kat atas untuk cari kecurunan. Salah. Sepatutnya Y dulu. Pun salah juga. Kalau sini 1, sini mesti 1, sini mesti 2, sini mesti 2. Dia mesti titik yang sama, dia mesti titik yang sama. Jangan tertukar. Tertukar awak dikira salah. Okay, ini kesalahan biasa yang pelajar buat. Saya sejelas kat situ. Tolong. Saya minta tolong sangat-sangat kalau awak nak lulus MI paling lekeh lah. Tolonglah. Topik ni memang orang kata dalam tangan lah. Siapa yang follow ni memang saya rasa yakin memang dia akan lepas IMS ni. Tak lepas di sekolah tapi dia lepas SPM nanti. Kalau nak lepas. Kalau dapat A+, tu lain cerita. Okey, seterusnya. B3. Okey, X sama dengan 3 per 2. Okey, 3.5 cakap lain. Ni, okey 3.5. X kan? Ni cari. Okey, dapat berapa sini? Yang awak dapat tu XY. Sebab paksi awak ialah XY. Dia nak Y. So, XY, katakanlah XY awak 10. So, Y dekat sini ialah 10 bahagi dengan 3.5. Di mana X kita ialah 3.5. So, awak dapat jawapan. Okay. Seterusnya, cari nilai X apabila Y sama dengan 50. Y sama dengan 50 macam mana pula? So, masukkan dalam equation lah.
So 2x tambah 3. So sini 50. Tambah dengan 2x tambah 3. Ni macam algebra biasa lah ni. Ni 50 tolak 2x, so 48x tambah 3. So x sama dengan 0.0625.